Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, hari ni saya baru lepas meracun. Macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, musim Tengkujuh pun akan ada hari yang cerah. Sebabnya hari yang cerah ni adalah apabila kelompok awan yang besar tu dah habis buang air dia. Kan, dia nak tunggu kelompok awan baru. So dalam tempoh antara masa tu adalah kesempatan yang sekejap lah untuk kita meracun. Sekejap tak sekejap pun, kalau hari ni dapat 2 jam panas macam ni, InsyaAllah racun tu berkesan. Okey, hari ni sebelum saya nak cerita kepada tajuk depan, saya nak tunjuk dulu lah update perkembangan kebun. Sebabnya channel ni lebih kepada kebun. Yang main off-road, yang main kereta 4x4 tu sampingannya. Untuk pokok cempedak. Pokok cempedak ni saya dah terpaksa ikatkan tiang. Ikatkan dia dengan tiang sebabnya hakisan dah semakin kuat. Yalah, sebab orang kata pokok ni dah besar, dah rimbun. Tanah bawah ni lembik sebab hujan. Jadinya dia akan mula start macam nak tumbang lah. Nak tak nak kena tongkat juga. Sambil-sambil saya belik apa ni, pokok cempedak tu, nampak dah ada laluan binatang masuk. Tembus apa ni, setakat siklon ni dia arah dia daripada dalam kebun keluar masuk dalam parit. So saya suspek tu babi lah. Binatang lain tak tembus macam tu. Tapi kalau babi pun macam kecil je. Mungkin biawak. Biawak pun boleh tahan juga. So tak apalah tu. Okey, satu lagi yang saya nak tunjuk adalah pokok kelapa yang kena serang kumbang. Kumbang tanduk ke, rasanya kumbang tanduk ni. Tapi alhamdulillah dia dah pulih. Sebabnya saya dah letak racun furadan. Mungkin serangan tu dah berlaku sebelum saya letak racun. Dan ni dia baru mati sebab pucuk baru pun dah keluar. So ni keadaan kelapa dia lah, pokoknya dah keluar dah pucuk baru. So yang ni yang dah putus tu lah. Furadan ni tempoh dia kekal dalam pokok adalah sehingga 90 hari. Saya baru letak dalam awal bulan 11 ataupun hujung bulan 10 hari tu. Jadinya paling awal saya nak letak pun mungkin dalam bulan depan, bulan 1, penghujung bulan 1 ataupun pertengahan bulan 1. Sebabnya apa ni, saya tak boleh lah nak sembuh racun kumbang dalam keadaan sekarang ni. Lagipun pokok tak ada hasil. Paling sesuai pakai furadan lah kan. Mungkin bila dah habis musim Tengkujuh, saya boleh sembuh macam biasa. Ataupun mungkin saya continue pakai furadan sebab pokok tak ada hasil lagi. Jadi berapa lama kesan dia kekal dalam pokok pun tak ada masalah lah. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni adalah nak memasukkan tayar besar dekat kereta Kia Sportage ni. Sebabnya kita nak masuk tayar besar ni, kebiasaannya adalah orang kata untuk mendapatkan ground clearance yang lebih lah. Macam saya ni, kebun saya ni ada batas. Kalau saya pakai tayar Kia standard 27 inci, so besar kemungkinan kereta saya akan banyak kali tersangkut dekat batas ni. Sebabnya Kubota yang buat batas ni pun tayar dia 32 inci. Tayar depan tu 32 inci. So tayar belakang tu jangan kira lah, memang besar lah Kubota tu kan. So untuk memastikan yang saya boleh bawa kereta ni ikut batas ni daripada depan sampai ke belakang untuk angkut barang apa semua, terpaksalah saya masukkan tayar besar kan. Nak memasukkan tayar besar ni pula ada beberapa cara. Cara yang saya pakai adalah suspension lift plus body lift.
Okey, suspension lift. Suspension lift ni boleh dicapai melalui dua cara. Satu cara adalah menggunakan lift kit. Satu cara lagi adalah kata kacuk. Kacuk suspension daripada model lain masuk kepada Kia Sportage ni. Okey, lift kit. Body lift. Body lift adalah macam ni. Blok tu. Ada yang gunakan teflon dan ada yang gunakan besi semata-mata. Manakala untuk suspension lift pula, macam saya tak guna suspension lift kit. Saya ganti terus sistem suspension lain. Saya kacukkan masuk ke dalam kereta ni. So yang saya pakai adalah okey, susah juga nak posing dalam kebun ni. Tak apalah. Spring belakang saya pakai Land Cruiser yang dah potong ikut kesesuaian yang saya perlukan. Dan juga absorber masih kekal standard, cuma kita alihkan absorber mounting. Dan juga adjustable pen hard rod. Itu adalah custom. Boleh juga beli yang dah siap. Tapi kena cari dekat kedai aksesori 4x4 lah. Pada bahagian depan, saya masih lagi menggunakan absorber standard dengan spring Ford Ranger T6. Itu adalah cara saya tinggikan kereta ni untuk muat masuk tayar besar. Okey, saya tak ada sampel suspension lift. Tetapi kalau kereta anda cuma nak pakai tayar besar, tak ada body kit besi macam saya ni, ada winch depan, ada bumper besi belakang, ada side step, ada macam-macam bagai ni. Tolak tambah pun dekat 200 kilo juga tu besi-besinya. Kalau tak ada nak pakai barang-barang besi tu, nak pakai body kit standard apa semua, so saya tak sarankan gunakan suspension custom macam saya ni. Sebabnya ini adalah untuk dah rated lagi keras untuk kenderaan yang lagi berat. So tak recommend. Tapi jikalau anda nak juga pakai dan anda pun nak, orang kata, order sekali je daripada cari macam saya ni, spring belakang Land Cruiser, depan Ford Ranger apa semua, boleh beli Toyota Fortuner punya set spring. Modal dalam, ada yang 600, ada yang 900. Tengok atas brand lah kan. So dah dapat 4 spring, dah boleh pasang kat kereta. Settle masalah. Sebab kacuk spring Fortuner ni bukan benda pelik dekat Indonesia dia banyak pakai spring Fortuner. Satu lagi, kebanyakan orang dia akan turunkan axle depan. Axle tak nampak. Kebanyakan orang akan memilih untuk turunkan axle depan, tapi saya tak turunkan axle depan. Sebabnya kalau ikutkan tak ada masalah pun. Tapi kalau nak dia cantik, turunkanlah, sebab dia boleh menyelamatkan drive shaft. Jadi drive shaft tu akan mendata balik. Tapi bagi saya lah kan, drive shaft punya kedudukan ni tak kritikal sangat lah kalau kita tak bawa hardcore. Macam saya memang tak main hardcore, jadinya tak ada keperluan saya nak levelkan dia balik kan. Sebabnya bila kereta ni kita banyak main lompat-lompat apa semua tu, kalau drive shaft tu ke bawah macam tu, dikhawatiri bila kita lompat kan, dia hentak-hentak tanah apa semua ni, CV joint dia cepat apa ni, pecah lah CV joint tu kan. Tapi kalau sebenarnya tengok nasib juga, kadang-kadang memang dia pecah juga kan. Dan kalau tengok pun Hilux apa semua pun memang macam tu je dia biar kan. Sebab memang ada certain angle yang dia masih lagi okey, ada certain angle yang dia dah terlampau turun sangat, yang memang akan menyebabkan dia cepat
pecah. Macam angle setakat macam saya ni tak teruk sangat lah, boleh je. Selain daripada tu, bahagian adjustable, bahagian pen hard rod, kita boleh betulkan balik kedudukan dia sebab dia akan lari sikit. Bila kita buat lift 2 inci setengah, 3 inci tu dia akan lari sikit. Jadi kita boleh betulkan dia dengan gunakan adjustable pen hard rod, ataupun kita boleh pasang kit tambahan lah pada mounting pen hard rod tu untuk kembalikan dia pada kedudukan macam standard. Okey, selesai bahagian suspension lift. Sekarang kita pergi dekat bahagian body lift. Okey, body lift ni, kalau kita nak buat body lift saja, body lift ni dia tak memerlukan suspension lift pun. Nak naikkan dia 3 inci tu dia tak memerlukan suspension lift. Dia cuma pasang lift block tu je. Lift block tu kan, satu kereta Kia ni rasa ada 10 ke 12 lift block. Kiri kanan kereta lah. Sebelah kanan ada, sebelah sana pun ada. Baru dia naik sama. Selain daripada tu, transfer gear, transfer case gear knob ni kita kena adjust balik kedudukan dia. Macam saya ni, saya terpaksa bakar dan tegakkan dia sebab keadaan kedudukan asal dia memang condong ke belakang. Jadi saya tegakkan dia ke depan. Lepas tu kabel gear auto ni kena adjust balik. Kalau tak adjust, kedudukan gear ni dia akan lari. Kan, drive tak duduk betul-betul dekat drive, neutral tak duduk betul-betul dekat neutral, semua lari. Jadi kena adjust balik. Sama jugalah dengan handbrake. Kelebihan dia satu je. Kalau kita buat body lift, pen hard rod tu kita tak payah adjust balik pen hard rod. Satu lagi yang saya lupa nak sebut adalah tak ada keperluan untuk levelkan axle depan. Okey, jadi dah selesai dah. Macam mana kita nak lift kenderaan tu kan. Kita boleh pakai lift kit, kita boleh pakai suspension punya lift. Okey, selepas kita buat lift, apa lagi yang kita nak kena buat? Okey, macam kereta Kia Sportage ni, sebenarnya kalau kita pakai rim original Kia Sportage untuk tahun-tahun tertentu, ada model-model yang membenarkan kita pakai tayar sehingga 31 inci kalau tak silap saya. Sebab dalam Facebook ada, saya tengok ada komen-komen yang cakap berjaya masuk 31 inci pakai rim sekian-sekian tanpa lift. Cumanya kena potong body sikit lah kan. Tapi untuk rim yang macam saya pakai tu, tayar 29 inci dah sagak body dah. So nak tak nak dah kena buat body lift. Itu pun masih masa tu saya buat suspension lift itu pun masih lagi terkena body sampai saya kata kena kerat lah body kan. So bahagian yang saya kerat adalah, okey, bahagian fender ni sebenarnya kalau perhatikan dia dah pendek. Sebenarnya dekat sini sepatutnya ada besi lagi. Dia ngam-ngam dengan mudguard dia. So saya potong tu ngam-ngam ikut bekas mudguard ni. Daripada dalam dah tak ada dah ruang yang tadah selut tu. Okey, kat bahagian depan pula, kalau bumper plastik, bumper asal dia akan turun macam ni. So bila tayar bump ke atas ke, bila kita kona ke, so tayar tu akan sagat bumper tu. Jadinya kita akan kerat dia ke depan. Kan, kerat tu macam mana? Kerat tu ada setengah-setengah orang dia kerat kangkang terus macam ni. Ada yang kerat tu dekat sikit je lah. Kan, setakat daripada dia tegak ke bawah tu, dia kerat bagi macam ni. Ada yang terus potong macam tu. So orang kata preference tu kan, cara yang kita lebih suka macam mana kita nak potong tu terpulang pada mata masing-masing lah. Ada yang suka potong sikit je asal lepas, ada yang suka potong banyak. Nasihat saya potonglah banyak.
Kan, sebabnya bila tayar tu dalam keadaan dia tengah membelok, bila kadang-kadang dia ternaik ataupun turun, dia masih lagi boleh kena kalau kita potong sikit sangat. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri video ni, saya akan kongsikan contoh model rim original Kia Sportage yang boleh pasang tayar 31 inci, 30 inci, 29 inci tanpa perlu lift, cuma perlu potong bumper dengan fender depan saja. Tak payah pakai pack rod pun sebab kita tak buat suspension lift. Dan juga untuk selain daripada tu memang kena buat lah suspension lift atau body lift atau kedua-duanya sekali. Macam saya punya setup ni boleh masuk sehingga 33 inci, tapi masih lagi ada bahagian yang kena kerat kan. So bahagian yang kena kerat tu, okey, jadinya inilah bahagian yang terakhir saya perlu kerat kalau sekiranya saya berhajat nak masukkan tayar 33 inci. So saya tak kerat lagi sebab saya tak berhajat lah masuk tayar 33 inci, sebab power kereta ni pun cukup-cukup je bawa 31 inci. Kalau nak kerat dia tu, ambil yang bawah ni, rapat serapat-rapatnya lah dengan dia punya pelapik ni. Okey, jadinya lepas buat apa ni, suspension lift dengan body lift ni, ada masalah tak dengan apa ni, puspakom ke apa ke? Biasanya tak ada masalah kan. Cumanya masa nak buat tu nanti tukang ataupun mekanik yang nak buat ni nanti, dia akan advise lah kan, macam mana sekian. Kalau buat macam ni, dia boleh, orang kata boleh gagal puspakom. Buat macam ni dia boleh buat macam mana kan. So di atas kita nak buat macam mana kan. Ada setengah-setengah orang dia akan buat ekstrim. Yang ekstrim tu memang tak boleh buat apa lah. Ada setengah-setengah orang dia akan buat, orang kata masih lagi dalam garis panduan yang ditetapkan puspakom. So nak jual kereta nanti tak ada masalah. So itu orang kata terpulang pada masing-masing lah. Tapi untuk suspension lift dan body lift tak ada masalah kan. Boleh cari dalam mudah, boleh cari dalam Facebook Market. Banyak je yang nak jual kereta Kia yang dah siap buat, boleh tukar nama lagi. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم